Sekarang, ia tidak sakit lagi. Faham. Kamu nampak tak yang kuku ini berbeza secara visual daripada yang ini? Ya. Macam mana ia berbeza? Ya. Kami tak pernah buang yang ini sepenuhnya, tetapi yang ini pernah dibuang sepenuhnya. Inilah yang sudah dibuang. Berapa lama masa telah berlalu sejak kali terakhir? Kaji setahun. Setahun ya, bila ia dibuang? Ya, sepenuhnya. Terlalu banyak di sana, banyak yang dipotong. Kamu rasa tidak selesa di sebelah mana? Yang ini atau yang ini? Dan di sebelah ini pun ada. Dan di sebelah ini pun ada. Kamu ada sudut di dalam, nampak tak? Ia sepatutnya berada di luar. Nampak tak? Semua sudut di sini boleh dilihat pada jari itu. Pada yang ini, tak nampak. Maksudnya, ia hanya masuk ke dalam situ saja. Jadi kamu letak tamponat pada sudut itu kan? Letak kan? Ya. Itu yang kamu buat tu betul. Tak, dengar sini, kamu perlukan sistem pembetulan di sini. Ia perlu dipasang, sudut ini perlu dinaikkan supaya kamu boleh nampak, saya angkat dia dan tiada beban. Maksudnya, saya tak pasti sejauh mana kamu rasa, biasanya kesan menekan ini akan hilang. Maksudnya kuku tu berpintal-berpintal dan dia menekan kulit. Itu memang rasa tak selesa. Sudut kecil ini dah berpintal. Kita kena pastikan dia jadi sama macam yang di sana. Nampak tak? Saya dah angkat dia. Saya pegang. Sekarang ada ruang di situ. Saya lepaskan, dia masuk balik ke dalam. Tolong relaxkan jari awak. Ya, ikut saya sikit. Saya tak nampak di sini. Yang ini memang masuk jauh ke dalam. Saya kena tengok di mana hujungnya. Kalau saya tekan macam ni, awak tak rasa apa-apa ke? Tak. Tak, semuanya baik. Yang ini betul-betul melengkung masuk ke dalam di situ. Nah, sudut yang ini, tengok. Nampak tak macam mana saya angkatkan untuk awak? Dia sepatutnya berada di sini. Tapi dia tak ada di sini. Apa pendapat awak? Kenapa jadi macam ni? Sebab penyok. Ya. Awak tahu kenapa? Sekarang saya akan tunjukkan kepada awak. Sekarang, mari kita keluarkan kulit saja di sini, boleh? Itu saja. Di sini semuanya. Kulit awak. Nah, nampak tak? Ia tak mahu terangkat, ia berkumpul di situ. Itu menunjukkan tekanan. Tapi, kita akan buang semuanya sekarang. Kadang-kadang, ia boleh menyebabkan ketidakselesaan dan seluruh kawasan ini boleh menjadi radang. Kamu cakap kamu melembutkannya, itu memang bagus. Jadi, secara ringkasnya, untuk menyelesaikan masalah ini hanya perlu pasang KS. Kami ada latihan di sini. Gadis-gadis belajar untuk memasang pendakap kuku ini. Awak hanya perlu datang sebagai model. Tak, awak boleh datang sebagai pelanggan, cuma ia akan jadi mahal. Kalau awak nak, datanglah sebagai pelanggan. Kalau tak nak, datanglah sebagai model. Di sini, awak cuma perlu letakkan dan angkat macam ni. Sekarang, mari kita bincangkan kenapa ini berlaku. Apa yang berlaku dalam kasut? Ada soalan? Semuanya begitu mudah, tak perlu pun pergi jumpa bomo. Semuanya cuma terlalu ketat. Dan yang menariknya, pertama sekali, badan kamu sedang membesar. Nampaknya sentiasa, tanpa henti. Kaki dan tangan kamu sentiasa basah, ya, berpeluh. Itu juga ya hormon, nanti ia akan berlalu. Tapi buat masa sekarang, beginilah keadaannya. Dan bayangkan, setiap saat dalam hidup kamu, sel-sel plat kuku kamu sedang terbentuk. Ia terbentuk di sini dan menolak kuku ke hadapan. Kamu sentiasa macam ada kesan macam ni tahu, kulit jadi lembik, macam terendam kerana kaki yang sentiasa lembab. Kamu pakai stokin, pakai kasut sukan, jalan ke sana sini, ke sana sini, ke sana sini. Boleh bayangkan tak? Pertumbuhan sentiasa berlaku dan sudah tentu memang mudah. Tengok ni, nampak tak betapa senangnya? Maksudnya inilah kasut yang menekan macam ni pada kulit. Semuanya sangat mudah. Jadi, macam mana sepatutnya? Ibu jari sebenarnya patut berada di sini. Semua jari kaki sepatutnya terpisah. Nampak tak macam mana sepatutnya? Ia berkumpul di sini. Nampak tak orang yang ada benjolan tumbuh di sini? Biasanya wanita biasa akan mengalaminya sebab mereka suka pakai kasut tumit tinggi macam ni. Pakai kasut runcing macam ni ya. Kenapa? Sebab ibu jari kaki kita memainkan peranan dalam biomekanik kaki. Badan kita akan bagi isyarat. Aduh, susahnya. Saya tak boleh berjalan. Sangat tak selesa. Tapi awak tetap tekan jari-jari kaki saya. Mungkin saya akan tumbuhkan sesuatu lagi di sini untuk menstabilkan badan. Sebab saya bukan bodoh.
Jadi, sebab itu kita kena pastikan dalam kasut kita tak ada apa-apa yang menekan kaki. Maksudnya, tak sepatutnya jadi macam ni, sampai jari-jari kaki bercantum. Maksudnya, kaki yang normal, kalau awak cari di internet, kaki atau tapak kaki yang tak pernah pakai kasut, awak akan nampak macam mana rupa kaki manusia sepatutnya. Jari-jarinya semua terpisah macam ni. Memang sepatutnya macam tu. Itu normal. Lagi-lagi sebab tapak kaki awak agak lebar, awak nampak macam seorang lelaki yang besar. Dan awak akan terus membesar lagi. Banyak lagi nak membesar. Awak kena semak semula kasut awak. Kemungkinan besar kasut tu pun agak sempit untuk awak. Pilihlah kasut yang lebih besar ya. Sentiasa ikat dengan tali kasut. Maksudnya, jangan ambil kasut yang terlalu besar sampai kaki awak boleh bergerak ke sana sini dalam kasut tu. Itu tak sepatutnya berlaku. Tali kasut dicipta oleh orang bijak, bukan saja-saja. Mereka cipta tali kasut itu untuk memastikan kaki awak tetap di tempatnya. Dan dalam kasut, awak sepatutnya boleh genggam jari kaki awak seperti buat penumbuk. Ini kasut sukan lama saya, Puma kegemaran saya. Sekarang saya sedang genggam jari kaki saya dalam kasut ni. Awak boleh buat macam tu dalam kasut awak. Dan sepatutnya begitu. Jadi bila awak pilih kasut nanti, tolong periksa perkara ni ya. Baru-baru ni ada video tentang stokin. Yang mana bila pakai stokin, saya tarik macam ni supaya jari kaki tak tertekan. Ya, supaya jari kaki tak rasa sempit. Maksudnya, apa yang berlaku pada awak sekarang ialah plek kuku awak berpintal. Ia boleh dibuang lagi dan semua ini akan berlaku semula. Kemudian buang lagi dan ia jadi satu kitaran yang tak berkesudahan yang awak tak boleh keluar daripadanya. Sebab punca yang menyebabkan semua ini pada awak, ia masih belum diselesaikan. Maksudnya, sama ada stokin yang terlalu ketat atau kasut yang agak sempit untuk awak. Jadi, pilihlah yang lebih lebar. Tak semestinya kena beli yang paling mahal. Kasut sukan biasa pun sudah memadai. Tapi, keluarkan lapik dalam kasut, letakkan di atas lantai, berdiri di atasnya dan lihat berapa banyak jari kaki awak yang tak muat di atas lapik dalam kasut itu. Nak tak saya ukur saiz kasut untuk awak? Jom. Mari kita ukur. Letakkan tumit awak rapat ke dinding itu, macam tu. Dah, letakkan kaki sebelah lagi di sebelahnya. Macam biasa saja dan bangun saja. Mari kita tengok sekarang. Berdiri tegak, rilekskan kaki, rilekskan jari. Nah, pandang ke depan. Baik, tengok apa yang kita akan buat bersama. Kita pilih jari yang paling panjang, itu adalah jari kedua. Bukan yang ini, tapi yang ini. Maksudnya, kita akan ukur berdasarkan jari kedua ini. Baiklah, saiz kaki kanak-kanak itu berapa? Kalau ikut saiz sebenar, saiznya 42. Kalau nak lebih besar, kita ambil 43. Saya ambilkan untuk dia yang lebih besar supaya ia memang saiz 42. Tapi tak kisah saiz apa pun. Tak kisah berapa sentimeter. 42 tepat. Ini 42 tepat. Ini dia. Tapi kita tak pernah tengok saiz. Tahu tak kita tengok apa? Sentimeter. Dalam 27 sentimeter. Di sini pada label kecil ini, pada labelnya. Di sini ya. Lihat, saiz saya 40-40,5 ikut saiz Eropah. Entah apa saiz itu. Saya tak tengok bahagian itu. Inilah saiz saya 26 cm. Dia 27. Kaki awak cuma 1 cm lebih panjang daripada saya. Sekarang tengok, macam mana nak pilih ikut insole? Maksudnya sekarang kita cuma tahu panjang saja. Ingat, 27 cm itu panjang kaki awak sekarang. Macam itu. Begini, tapi selain panjang, ada juga lebar. Kamu nampak tak macam mana tapak kaki kamu? Agak lebar juga kan? Betul tak? Dan angkat kaki kamu, yang ini. Angkat? Sudah, kita tak perlukan ini lagi. Dan sekarang, pada tapak dalam kasut kamu juga, sambil berdiri dengan tumit, undur sedikit ke belakang, gerakkan sedikit ke belakang. Tidak, sekarang sedikit ke depan. Sedikit ke depan, dah hebat kamu. Letakkan kaki kedua selari. Mari dan letakkan. Tengok, rilekskan jari-jari. Rilekskan semua jari sepenuhnya. Pandang ke depan. Sentiasa berdiri tegap, tangan lurus di sisi. Ini penting. Sekarang kita tengok ya, macam ni. Sekarang gerakkan badan sedikit ke depan, macam awak sedang berjalan. Bukan, macam awak sedang berjalan. Maksudnya, macam mana pergerakan tapak kaki awak, macam mana ia akan berlaku? Macam mana rasanya? Dengar sini. Okey, itu saja. Sekarang letakkan semula. Baiklah, dan sekarang kita lihat bersama-sama apa yang tidak muat. Yang ini, bahagian tepi ini kan, sekeping kecil. Sedikit sempit di sini untuk kamu, sebab kamu ada kaki leper. Ya. Begini, tapi kamu perlu angkat lengkungan tapak kaki. Kamu perlukan pelapik ortopedik yang dibuat khas untuk kamu, bukan pelapik macam ini supaya boleh angkat lengkungan itu. Sebab, lepaskan saya, letak balik.
Kalau kita angkat lengkungan tapak kaki kamu akan jadi lebih rapat. Letak saja, jangan takut. Ia akan jadi lebih rapat dan sempit. Di sini nanti macam ada sesuatu yang akan menyokong. Kena betulkan. Jadi, senaman fizikal diperlukan. Bersenam dan pastikan lengkungan kaki sentiasa disokong. Apa yang kita faham? Bahawa kaki kamu memang pak muat di sini. Kenapa satu jari kaki normal tapi satu lagi macam ni? Mungkin sebab condong. Itu kaki tumpuan kamu. Kadang-kadang memang macam tu. Berat lebih pada satu kaki. Macam kamu bersandar pada satu kaki. Itulah rahsianya. Faham? Tak susah. Tak susah. Terima kasih. Maksudnya, jari-jari sepatutnya memang berada di sini. Dari segi anatomi, tengok anatomi kaki. Macam mana sepatutnya bentuk kaki. Kanak-kanak lahir dengan kaki macam mana. Dan orang berjalan dengan kaki macam mana. Tengok, ibu kamu pun berdiri dengan kaki yang sama. Nanti, bila dia buka kasut, mesti menarik juga. Itu saja. Sebab itu, ia tumbuh ke dalam. Kau boleh baiki ia sampai biru muka. Sepanjang hidup pun boleh menderita sebab benda ni. Dan pakai kasut yang elok.